Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang telah sampai pada 10 akhir Ramadan, dan kita mengharapkan pada hari ini merupakan hari yang ke berapa ya, 23 Ramadan masuk 24 Ramadan. Maka kita terus dalam siri berusaha untuk mencari keredaan Allah, mencari malam Lailatul Qadar, yang kita tidak bicara untuk siapa melainkan untuk diri kita sendiri. Kita mengharapkan, kita mempersembahkan kepada Allah di antara amalan-amalan yang terbaik. Mudah-mudahan istighfar kita, amalan kita, Quran kita, solat kita, semuanya dikira di sisi Allah sehingga kemuncak kiraannya jika bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan beberapa perkara tentang kelebihan orang-orang yang berada di mahsyar pada hari yang mana orang yang beriman berada di mahsyar, keistimewaan demi keistimewaan. Dan keistimewaannya, mereka telah mendapat di antaranya 7 golongan yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Ianya merupakan satu nikmat yang besar yang mana kita sendiri wajib mencarinya. Pada pelajaran yang lepas kita telah mengatakan di antaranya imam yang adil, yakni pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang sentiasa terpaut hatinya pada masjid. Yang keempat, orang yang menyedekahkan hartanya secara rahsia. Yang kelima, lelaki yang cuba mengelakkan dari fitnah dengan perempuan kerana takut pada Allah. Yang keenam, orang yang bercinta di jalan Allah. Dan yang ketujuh, orang yang mengingati Allah di waktu sunyi dan menitis air matanya kerana takut, kerana insaf dan segala-galanya. Jadi golongan-golongan yang 7 ini di antara golongan yang terbaik yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman pada hari yang tidak ada perlindungan. Jadi amalan-amalan yang begini amat kita perlu lakukan. Paling kurang salah satu daripada 7 perkara itu kita dapat lakukan. Ya, apa dia? Waktu kita duduk bersendirian. Oleh kerana itu kadang-kadang gadget-gadget kita menghalangkan kita mengingat Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Ya, kadang-kadang baru nak beristighfar dah gadget berbunyi, langsung kita lalai. Sayang, terutamanya pada 1/3 akhir malam yang seharusnya itu adalah medan pertarungan iman dengan nafsu kita, yang kita adalah mengharap keridaan Allah, ya, kemuncak amalan terbaik yang berlaku pada 1/3 akhir malam. Di antara perkara yang boleh mempermudahkan orang-orang beriman, seperti mana hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, sesiapa yang meringan kesusahan orang mukmin di dunia ini, diringankan oleh Allah bagi mereka dari kesusahan hari akhirat. Ya, dalam kitab hadis Mishkat Al-Masabih menceritakan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempermudahkan orang-orang mukmin, Allah akan permudahkan baginya di akhirat. Dalam kisah tu, seorang lelaki ahli perniagaan, dia mengatakan kepada pembantunya, jika ada orang-orang yang datang berhutang, susah untuk bayar hutang, tangguhkan, permudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita di syurga, di akhirat kelak. Lalu orang itu dipermudahkan. Kemudian di antara orang yang istimewa, orang yang berlaku adil di sisi mereka, mereka berada di atas mimbar daripada cahaya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mereka di sebelah kanannya Ar-Rahman, dan kedua-dua tangan kanan Ar-Rahman itu kanan. Kita beriman tanpa bicaranya, iaitu mereka yang adil dalam memberi hukuman, dan dalam keluarga mereka juga apa yang ditugaskan kepada mereka. Ini dia di antara orang yang mendapatkan tempat yang istimewa pada hari mahsyar nanti. Dan bagi orang yang mati syahid pula,
memang istimewanya terlalu banyak bila kita melihatkan generasi ataupun golongan-golongan yang mendapat kedudukan istimewa di kalangan minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Syuhada memang menduduki tangga yang di antara tangga teratas. Keistimewaan dia terlalu banyak. Ya, yang dikatakan 7 keistimewaannya. Okey. Di antaranya ialah mereka ini terpelihara dari kejutan besar. Seolah-olah kejutan besar ini adalah satu apa ya nak disebut sebagai satu ujian ataupun satu perkara yang masuk kategori yang mengganggu kita di akhirat, di mahsyar. Tetapi orang yang mati syahid, dia akan terlepas perkara tersebut, dan juga orang yang mati di perbatasan jihad fi sabilillah pun terlepas dari kejutan besar itu. Kemudian di antara golongan yang mendapat keistimewaan di mahsyar, ya, di antaranya ialah muazzin, orang yang melaungkan azan, orang yang paling panjang tengkuknya nanti di akhirat. Satu keistimewaan untuk dikenali di hari kiamat. Bukannya panjang tu kita tengok lah hodohnya, ya, panjang macam unta, tak. Tetapi panjang di sini untuk mengasingkan, membezakan. Dia adalah orang-orang yang istimewa, yang mana Allah telah memberi jaminan. Kalau mengikutkan hadis, ada tahap-tahap jaminan. Kalau wallahu alam dah tak ingat dah. Tetapi kalau rasanya 12 tahun dia melakukan azan kerana Allah, ya, kerana Allah, walaupun dibagikan gaji tak menjadi masalah bagi dia, ya, tapi dilakukan kerana Allah, maka dia di antara orang yang akan mendapat tempat yang istimewa di mahsyar nanti. Subhanallah. Itu di antara kelebihan lah muazzin. Oleh kerana tu, kita ni kadang-kadang sibuk nak jadi tok imam tanpa memikirkan ganjaran yang terbaik, di antaranya muazzin. Okey, apakah hadis itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan wa li kulli iqamatin 30 hasanatan." Barang siapa yang melakukan azan selama 12 tahun, 12 tahun, okey, maka baginya syurga, dan dituliskan pada setiap azannya, tiap-tiap sekali azan 60 kebaikan, setiap hari 60 kebaikan, dan pada iqamahnya 30 kebaikan. Subhanallah. Ya, itu dia. Oleh kerana itu kedudukan mereka ini, orang muazzin ini besar kerana apa? Dia menyeru kepada menyembah Allah. Dan Allah berikan keistimewaannya di akhirat kelak. Kemudian di antaranya, barang siapa yang membebaskan hamba muslim, dia menjadi penghadang dari api neraka. Okey, tetapi kita dah tak ada dah perkara yang begitu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita renung elok-elok kedudukan amalan-amalan kita, supaya kita tidak terlepas pandang ataupun terlepas, yang menyebabkan kita tak dapat lagi untuk beramal dengan amalan tersebut. Kerana bila kita menyaksikan membebaskan hamba abdi, pada zaman sekarang tidak ada hamba abdi dah, ya, maka pahala hamba abdi itu hanya kita dengar melalui hadis-hadis, dan kita pun tak pernah melihat hamba abdi itu, dan kita tidak mampu untuk mendapatkan ganjaran pahala membebaskan hamba abdi. Dah rugi satu. Di antara yang kita menyaksikan juga, dia lepas macam usia kita, dah lepas dia tak boleh diambil. Seperti kematian, kewujudan ibu dan ayah kita, atau salah seorangnya yang masih hidup. Ihsan ataupun bir, melakukan kebaikan kepada kedua-duanya itu, ganjaran pahala terlalu besar. Terlalu besar. Kerana apa? Kedudukannya. Itu pasal kalaulah ibu dan ayah atau salah seorang yang meninggal, kita nak balikkan balik
mendapat ganjaran seperti mana kita menjaga dia sewaktu hidup, takkan dapat. Takkan dapat. Walaupun bawalah orang tu serupa dengan mak kita, ayah kita, berjuta sekalipun, tidak akan sama amalan kita yang duduk menggembirakan mak dan ayah kita. Oleh kerana tu, bagi anak-anak kena faham elok-elok. Ya, bagi orang muda kena faham elok-elok kedudukan ibu dan ayah. Sehingga kan dikatakan, ya, di antara 8 pintu syurga itu, salah satu pintu syurga bernama Babu Birri Walidain. Pintu menjaga kedua ibu bapa ataupun melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Okey. Dan di antaranya keistimewaan orang yang beriman ini ialah kerana uban di dalam Islamnya. Dia tua dalam keadaan beruban sampai hari mati dia. Ya. Kenapa? Barang siapa yang tumbuh ubannya di hari tua di dalam Islam, maka ianya menjadi cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Ya. Orang tua beruban. Ayah beruban tak? Beruban, maka pahala bercahaya, syarat beriman, cahaya di akhirat. Tapi kalau orang muda beruban, macam mana tu? Dia jadi cahaya ke tak? Ya, ada, saya kenal seorang tu, tiba-tiba dia beruban kan. Lepas tu dia hilang uban. Okey, kalau orang muda beruban, pergi berubat. Ya, itu bukan sifat orang muda. Ya. Kenapa? Sifat orang tua je yang beruban. Tapi kalau dia muda beruban, maka berubatlah. Ya, tak apa-apa nak cantik lah maksudnya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab bercahaya ini juga Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umatku dipanggilkan di hari kiamat mengikut tanda yang jelas dari kesan wuduknya. Ya, umat Muhammad dia special, yang mana dia ni sentiasa berwuduk. Kenapa? Waktu solat je masuk mereka berwuduk. Maka kesan daripada wuduk itu ia menjadi cahaya di akhirat kelak, dikenali daripada umat-umat yang lain. Yang sahabat bertanya, bagaimana kamu nak kenal? Lalu dikatakan pada zamannya mudah dikenali. Kamu tengok banyak-banyak unta, banyak-banyak kuda tu, di antara kuda ada yang bertumpuk putih di pada dahinya. Kamu boleh cam tak? Ya, boleh cam. Begitulah di akhirat. Ya, keluar cahaya daripada anggota tubuh wuduk kita. Oleh kerana itu pastikan kita berwuduk dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cahaya itu disempurnakan. Tuan-tuan dan perempuan, cahaya amat penting di akhirat, bukan pangkat cahaya. Itu pasal pada permulaan ayat yang mana kita telah membaca dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari diputihkan muka seseorang itu dan dihitamkan muka seseorang. Oleh kerana itu adalah cahaya iman. Jaga iman kita. Cahaya iman itu kena jaga, dan iman bercahaya melalui akidah cara ahli sunnah wal jamaah beriman. Selain daripada itu, dia tidak akan mengeluarkan cahaya. Tetapi bila kita menyaksikan melalui hadis-hadis dan ayat Al-Quran, cahaya ini kadang-kadang bersifat tidak sempurna. Maksudnya tidak cukup, tidak lengkap. Kerana kemuncak cahaya ini diperlukan adalah di atas titian sirat. Nanti kita akan sampai. Bermula di mahsyar itu dibangunkan keluar cahaya keimanan kita tu, cahaya wuduk, cahaya tuanya dalam keadaan beruban, ya, keluar semua cahaya, tetapi cahaya-cahaya yang mengikut iman masing-masing. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita dan kuat iman kita. Ya, sabatkan iman kita. Ini berdalilkan ayat Quran yang mengingatkan kepada kita bahawa cahaya ini tidak sempurna kalau tidak mempunyai iman yang sempurna. Di dalam surah okey, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan ianya berlaku di padang mahsyar yang kita memerlukan cahaya ini. Pada mukadimah yang membezakan antara orang-orang yang menjadi hamba Allah yang terpilih adalah cahaya. Ya, beza. Cahaya bagi semua orang-orang yang beriman. Cuma dikuatkan lagi cahaya orang yang beriman ini dengan amalan-amalan soleh yang tertentu. Kadang-kadang mukanya bercahaya tetapi tidak ceria. Ada yang muka bercahaya biasa aja. Tetapi bila seorang tu bercahaya, ya, mukanya ceria, dengan arti kata tidak ada resah dah dalam jiwanya, ya, tidak ada rasa ketakutan dah. Maka orang itu di antara orang yang terpilih. Dan sifat bagi nak memiliki cahaya yang sebegitu Allah ceritakan dalam, dah kita terangkan banyak kali, namun kita tak apa, kita ulang kaji dalam surah Al-Insan. Surah yang ke 76, juzuk 29, ayat yang ke-8. Tapi ia berkaitan daripada ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulakan ayat yang ke-5. Muka surat 578. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah dari air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya.
Mereka yang memiliki itu ialah mereka yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberi makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari. Orang yang di hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejenihan wajah dan kegembiraan hati. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan di antara amalan yang boleh menjernihkan wajah kita atau menceriakan wajah kita di akhirat kelak ialah dengan memberi makan kepada 2-3 golongan yang susah ini, orang miskin, anak yatim dan orang di dalam tawanan. Makanan yang kita bagi, makanan yang sedap untuk kita, yang selesa untuk kita, dan dengan tidak mengharapkan ucapan terima kasih ataupun balasan. Itu amat penting. Ya, kita tak nak balasan dan juga ucapan terima kasih. Bahkan setengah ulama seperti Syekh Saleh Utsaimin mengatakan, ya, tanda ikhlas kita tak nak apa-apa tu sehingga kita pun tak minta kat dia tolong doakan untuk aku. Ya, macam tu kita bagi tu dah bagi. Tak payah nak sebut doakan untuk saya, tak payah. Ya, kalau kita sebut macam tu macam ada sesuatu yang kita masih lagi nak kepada manusia. Jadi oleh kerana tu, jadikan diri kita di antara orang yang melakukannya walaupun sekali untuk menceriakan muka kita di akhirat. Sambut seruan Allah dan Rasul ini. Ya, buatlah walaupun sekali. Kita banyak anak yatim, kita banyak orang miskin. Bagi je. Walaupun seorang kita bagi, dikategorikan kita telah masukkan nama kita di antara orang yang layak untuk memiliki muka yang ceria. Ya, bukan banyak pun kalau nak bagi makan berapa sekali kita makan tengah hari. Ya, Abu Qatadah berapa? RM7 ke RM70. Tengok makan kat mana. Okey. Ya, RM7 je kalau ikutkan tak banyak mana. Seorang kita bagi, masya-Allah, terus kita memasukkan muka kita, golongan kita ini di dalam golongan yang akan diceriakan muka. Dia puncanya kita malas nak bagi tu pasal kita rasa nak bagi sekali banyak, itu yang jadi masalah. Buat walaupun seorang. Ya, usulnya buat walaupun sedikit. Jangan dilepaskan. Baik, ini di antara orang yang akan diceriakan mukanya. Jadi jelas Allah menceritakan dalam Al-Quran. Baik. Jadi banyak sekali sebenarnya dalam berkaitan dengan perkara-perkara yang akan menceriakan kita, yang menyelamatkan kita di dalam mahsyar. Maka ini di antara yang saya terangkan dan kita boleh lihat apa yang lagi yang ada. Kemudian di antara perkara yang boleh mengganggukan kita di akhirat kelak. Ya, perkara yang boleh mengganggukan amalan-amalan yang boleh mengganggukan kita di akhirat kelak. Pertama, tidak dinafikan apa-apa juga masalah dia bergantung kepada iman. Orang kafir dia terus dihitamkan mukanya dan agenda-agendanya ya menggerunkan, seperti mereka berjalan dengan keadaan terbalik mukanya, ya, menjadi seperti kaki pula dia berjalan. Nauzubillah. Dan kita menyaksikan pada hadis yang lepas, mengikut peluh-peluh yang dimiliki, yakni amalan-amalan mereka miliki sehingga peluh mereka sampai ke mulut. Bagaimana kita beriman saja. Dan juga kita menyaksikan juga di sini beberapa perkara, golongan-golongan yang Rasulullah SAW menceritakan berkaitan dengan golongan yang tidak mendapat kebaikan di sana. Di antaranya orang yang sombong. Orang yang sombong ataupun takabur, dia merasakan masya-Allah Allah berikan sedikit kekayaan, kehebatan, mula dia lupakan diri. Ya, seperti Qarun yang sombong dengan
dengan hartanya yang banyak, Fir'aun dengan kekuasaannya yang hebat, Namruz. Lalu di sini Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disebutkan orang yang sombong, baginda bersabda, dikumpulkan pada hari kiamat orang yang bongkak, takabur, seperti semut hitam yang terlalu kecil dalam bentuk manusia, ditimpa kehinaan di setiap tempat. Ya, dia jadi seperti makhluk orang kecil tu yang berwarna hitam. Di dunia dia menjadi sombong, jadi seolah-olah dia yang besar, seperti Fir'aun sampai sanggup mengaku dirinya Tuhan. Tetapi bila sampai di mahsyar, Allah jadikan dia seperti semut hitam ataupun makhluk yang paling kecil. Ya, satu penghinaan. Ya, begitu kedudukan orang-orang kafir ataupun orang yang berdosa ni. Sama ada dalam bentuk yang begini, sama ada dalam bentuk yang terlampau besar sangat, ya, jarak bahunya saja dah berapa yang disebutkan dalam hadis, itu semua dijadikan kepada orang-orang kafir. Pada mukadimah dia, bila dah masuk neraka lagi teruk. Ya, nauzubillah. Kemudian di antara orang-orang yang Allah jadikan sebagai penghinaan, ya, dan disebutkan dalam ini dosa yang mana Allah tidak akan berbicara dengannya dan tidak dibersihkan dosanya di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memerlukan Allah berbicara dengan kita. Kita nak Allah lihat kita. Ya, dalam hadis mengisyaratkan ada golongan yang tidak dibicarakan mereka dan tidak dibersihkan mereka, dan Allah tidak melihatkan mereka. Na'udzubillah. Di kalangan orang Islam juga. Baik, siapakah mereka ini? Di antaranya orang yang menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di kalangan para ulama, para ustaz, para orang ahli agama yang menyembunyikan kebenaran dari Allah. Ya, terutamanya ahli bid'ah. Mereka tahu, ya, seperti mana ahli kitab, mereka tahu itu betul, tetapi disebabkan ego mereka, mereka cuba mempertahankan diri mereka dan mereka terpesong. Ya. Jadi mereka ini orang yang menyembunyikan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi dia menipu semata-mata untuk mendapatkan urusan dunia. Kita mungkinlah tak ada, ya, jarang nak dengar orang sumpah, cuma semenjak-menjak ini dengan isu-isu banyaklah sumpah. Tetapi kalau orang-orang kafir, orang Arab, dia rajin bermain dengan kalimah sumpahnya. Nak membenarkan, walaupun benda tu tak betul, dia nak benarkan juga, ya, dia menipu semata-mata untuk mendapatkan dunia. Ya, okey. Orang ini nanti di antara orang yang akan berhadapan dengan masalah di akhirat. Kerana kita akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Apakah bahasa? Wallahu alam. Yang ketiga, lelaki yang berbai'ah, berjanji setia dengan imam, yakni pemimpin. Jika diberikan padanya sesuatu, dia akan tunaikan, tetapi jika tidak diberikan sesuatu, tidak akan tunaikan arahannya, perintahnya. Ini di antara perkara yang na'udzubillah, macam zaman sekarang juga, ya, dengan pemimpin. Kalau pemimpin bagi, okey, kita sokong. Kalau tak bagi, tak sokong. Berat tu. Ya. Tapi kita tengok kepada bentuk dia. Ya. Kita tidak memilih pemimpin kerana suka-suka. Kita memilih pemimpin di atas dasar takwa untuk menjaga ummah. Kemudian orang yang menghalang musafir atau ibnu sabil dari air minum jika terdapat kelebihannya. Ya. Orang yang menghalang musafir. Ini sekarang dah tak ada dah lah. Kalau zaman dahulu kadang-kadang orang musafir lalu, ya, mereka tak bagi air misalnya. Mereka ada kelebihan, tak nak bagi air. Tapi menarik, sewaktu saya belajar di Pakistan dulu, ya, dia kadang-kadang tepi jalan tu ada tempat air. Ya, siapa nak minum, pergi minum. Kan? Kita pula mula-mula tak nak. Pasal baru sampai dari Malaysia kan. Cewa. Dah duduk macam perangai mereka juga. Habis kita minum. Ya. Kalau mula-mula dulu kemain warak. Okey. Baik. Kemudian di antara orang yang Allah tidak akan berbicara dengannya, lelaki tua yang berzina. Ya, orang tua yang berzina. Nauzubillah min zalik. Kemudian pemimpin ataupun raja yang menipu.
Na'udzubillah. Kedudukan pemimpin yang menipu dia terlalu berat di sisi Ar-Rahman. Di sisi Allah amat berat. Berapa ramai rakyat dia akan bertanggungjawab. Minta Allah lindung kita. Kemudian orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Dahlah miskin, sombong pula tu. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara orang yang pening, kita pening kepala. Dia tu miskin. Sifat dia sombong. Kalau miskin ada izzah, kemuliaan, tidak meminta-minta, itu lain cerita. Yang berlaku kepada para sahabat yang mana berjihad, yang mereka cedera, mereka walaupun mereka begitu, mereka tidak menadah tangan meminta-minta, sehingga Allah puji dalam Al-Quran, orang yang luar takkan kenal dia tu miskin. Hanya orang yang ada keliling dia yang mengenali dia miskin. Kerana apa? Kerana sifat izzah dia, sifat kemuliaan dia. Ini miskin yang sombong ini, saya bagi contoh, dahlah miskin, ya, pergi merokok. Boleh nampak tak? Dia miskin, dia kata saya ni miskin, tapi merokok. Rokok pun tak tahu sekarang berapa harga. Tahu Syekh? Ke Syekh merokok? Tak ada. Ya. Ada, mungkin ada yang 10, 20, wallahu alam kan. Tahu tak, kalau ambillah paling minimum, paling harganya murah, RM10 satu kotak. Satu kotak tu dia boleh bagi anak isteri dia makan nasi. RM10 tu berapa? Ya, sekilo 2.6, RM2.60. Nasi biasa pecah 5%, kan? Dia boleh bagi 4 kilo lebih kurang anak isteri dia makan. Tapi dia habis pada asap tu satu hari. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, ambillah RM10 lah satu hari. Sebulan RM300. Setahun RM3,600. Ya, betul. RM3,600. 3 tahun dia boleh buat haji. Dululah sebelum PKP. Ya, dia boleh buat haji, dia tak buat haji, haram hukumnya. Pasal benda tu tak ada faedah. Ya, dia isap rokok tu. Tapi sekarang pakej haji mahal ya. Subhanallah, berapa ya? MKM wallahualam katanya paling murah RM60,000. Ya, berat. Paling murah. Pasal waktu pertama saya bersama, paling murah RM26,000. Naik disebabkan PKP ni lah. Allah uji kita begitu. Nak buat macam mana? Kita tengah menunggu. Ya, haji ni tengah menunggu. Baik. Jadi orang miskin yang macam ni, itu pasal macam zakat yang setengah orang berikan, kita agihkan. Ya. Di antara orang yang saya takkan bagi, inilah orangnya. Saya nampak dia, walaupun dia pergi masjid ke apa, dia merokok. Saya boleh bagi sedekah, tapi zakat saya takkan bagi. Sampai orang tu kata, Ustaz Fadil ni keras sangat. Kita merokok pun dia tak bagi. Bukan masalah kita merokok tak bagi, kamu tak reti nak managekan harta kamu, sedangkan benda tu boleh diberikan kepada anak bini kamu untuk hidup. Tiba-tiba kamu tak mau uruskan harta kamu dengan baik. Tu je puncanya. Tu satu. Dan kedua, kalau dia tu kata miskin, di rumah tu ada esro. Oh, esro boleh bayar, kan? TV tu mungkinlah, bagi saya tak berapa nak berminat juga nak bagi, tapi bolehlah tolak ansur. Tapi kalau ada esro yang berbayar tu, sorry, memang takkan dapat. Jadi kita terpaksa. Ini di antara orang yang sombong, dah tahu miskin tapi tak reti nak berurusan, nak jaga diri dia supaya tidak bersifat sebagai seorang miskin. Dia kena jaga sebenarnya dalam bab-bab yang begini. Dahlah miskin, jahil dalam urusan agama pula tu, lagi teruk. Miskin di dunia, miskin di akhirat. Nauzubillah min zalik. Orang miskin yang sombong. Kemudian orang yang derhaka kepada ibu dan bapa. Ya, ini di antara perkara yang penting. Jangan kita lihat bila sebut ibu bapa, kita tengok anak kita semata-mata. Tak. Kita ini adalah anak kepada mak ayah kita. Berat sebenarnya. Terutamanya anak lelaki. Anak lelaki, ya, berat dalam urusan keluarganya walaupun dia dah ada keluarga dia sendiri. Masih lagi kedudukannya berat, terutamanya mak dan ayah dia jika masih hidup. Kenapa faraid diberikan lebih kepada anak lelaki? Kes itulah. Kerana tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia nak kena jaga mak ataupun ayah salah seorangnya yang masih hidup. Itu pasal faraid diberikan.
lebih. Lepas tu bukan jaga mak dan ayahnya yang masih hidup, adik-beradik dia tu pun diambil kira bagaimana kedudukannya. Kalau adik tu kedudukan ekonomi yang tak stabil, janda ataupun cacat, kan dia yang bertanggungjawab, anak lelaki. Kalau dia tidak ambil berat pada mak dan ayah dia, haram hukumnya, berdosa besar, termasuk syirik kabair. Ya, na'udzubillah. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui, terutamanya para ibu, para muslimat, jadikanlah diri kita isteri yang solehah. Kena faham kedudukan suami sebagai anak lelaki. Jangan jadikan anak lelaki orang yang tak faham. Ya, waktu faraid kemain, bertegas nak ikut agama, tetapi pada praktikal untuk jaga mak ayah tak nak. Na'udzubillah. Apabila seorang anak lelaki itu dia terpaksa berkhidmat kepada mak dan ayah, jangan kita buatkan suami kita menjadi dua pilihan yang dia tak berani untuk membuat keputusan. Apa dia? Kita beletir, asyik-asyik mak ayah, asyik-asyik mak ayah. Salah tu. Sebagai seorang isteri tidak boleh berkata begitu. Kerana itu anak lelaki. Itu melambangkan suami kita adalah anak yang soleh, suami yang soleh. Tapi dia kena jagalah hak kita, maksudnya keperluan asas kita tu dah tidak terabai, tetapi dia kena ambil berat. Walaupun dalam bab makan minum diutamakan mak dan ayah dia, itu anak lelaki. Jangan sampai kita, abang ni sikit-sikit mak, sikit-sikit mak, pilih antara dua. Omboi, mak ke mak? Macam tu mana nak pilih? Ya, pilih. Tak ada macam mana nak pilih. Pilih kata satu. Pada ibu ada syurga, pada isteri bila-bila masa akan terputus kalau tidak mengikut syariat. Ingat tu, ibu kalau tak ikut syariat apa pun, mungkin tak boleh diputuskan dari sudut muamalah, melakukan kebaikan macam yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ibu kamu kafir ke apa, muamalah kena baik. Tetapi bila dia menyeru kepada keluar pada agama, maka di situ ada ketegasan cara yang baik. Okey, maka kita kena buat keputusan bahawa pada ibu dan ayah ada syurga. Penting, ya. Oleh kerana itu pendidikan pertama di antara anak-anak, respect pada mak ayah tu kena ada. Ya, kena jaga hormat pada mak dan ayah. Okey. Baik. Ini di antara perkara yang penting kerana kedudukan orang tua, ibu bapa kita adalah nyawa kita sebenarnya. Kemudian di antara orang yang akan diazab di mahsyar, peringkat awal sebelum diazab dalam neraka, perempuan yang menyerupai lelaki, tomboy. Lelaki jumpa perempuan, serupalah adik-beradik itu. Ya, perempuan yang menyerupai lelaki. Apabila dikatakan tasyabbuh rijal bin nisa atau nisa bin rijal, kedua-duanya haram, dilaknati. Ya, dua-dua dilaknati. Tidak boleh, sama ada dalam bentuk pakaian, bentuk apa lagi? Ya, cara berjalan, cara bercakap, semuanya tidak boleh. Kerana apa? Kerana itu adalah golongan yang dilaknati. Kemudian di antara orang yang dilaknati ataupun akan mendapat azab dia di mahsyar, tidak berbicara dengan Allah, lelaki yang dayus. Dayus dimiliki oleh lelaki tanpa wanita. Dayus iaitu lelaki nampak kejahatan di dalam keluarganya tetapi tidak mahu menegur dan membetulkannya. Dia nampak isteri dia buat apa yang tak betul, ya, anak-anak dia buat perkara yang tak betul, dia tak mau tegur, malas nak tegur, ya, malas bising, malas apa, dia akan termasuk kategori dayus. Na'udzubillah. Pasal lelaki berat, tanggungjawab dia berat. Kemudian, dan lelaki yang memakai pakaian sampai ke bawah buku lali, isbal sehingga ke bumi kerana bermegah-megah. Ya, kerana bermegah-megah. Ada pun yang tak bermegah, setengah orang pakai kan isbal. Sebenarnya pakaian itu tercela. Tercela. Kerana itu bukan pakaian lelaki. Pakaian perempuan adalah bawah buku lali, tetapi pakaian lelaki atas buku lali. Ya, ada pun perbahasan itu, hadis banyak mencenderungkan kepada
tercelanya perbuatan itu. Tetapi kalau ada unsur bermenggah-menggah, maka lagi dahsyat celaannya. Okey. Baik. Kemudian di antara mereka yang akan berhadapan dengan masalah di mahsyar, orang yang kaya raya, yang tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat. Kemudian di antara orang yang bermasalah di sana ialah pengkhianat talam dua muka. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bila dikumpulkan oleh Allah orang-orang yang awal dan akhir di hari kiamat, maka mengangkat tiap-tiap pengkhianat bendera mereka masing-masing, yakni panji mereka, maka dikatakan ini bendera pengkhianat fulan bin fulan. Yakni pengkhianat ini ditunjulkan di akhirat kelak dengan membawa panji masing-masing. Subhanallah. Ya, kita nak Allah merahsiakan kita, tapi Allah bukakan disebabkan pengkhianat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bab pengkhianat ini kategori munafik. Ya, dalam negara, sebuah negara ataupun sebuah pemerintah, kalau ada munafik memang akan jahat, tidak stabil. Politik tidak akan stabil. Ya, kena faham elok-elok. Ya, bila kita mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah tu, paling jahat golongan munafik yang menjadi isu menghangat-hangatkan dan juga ya bergabung dengan orang kafir, golongan munafik. Cuba baca surah Taubah, kita akan menyaksikan bagaimana orang munafik kedudukannya. Kalau di zaman pemerintah Islam itu, kalau ikut zaman Saidina Umar tu, orang munafik ni pancung je. Kerana dia boleh mengganggu. Bayangkan dia boleh menghancurkan sebuah negara dengan pengkhianatan mereka. Subhanallah. Baik. Okey, tadi disebutkan sebagai pengkhianat. Kalau ikut orang munafik ni, dia ada pula title dia tersendiri. Pada hari kiamat, Rasulullah mengatakan, pada hari kiamat kamu dapati seburuk-buruk manusia, mereka ialah orang yang suka bermuka-muka di dunia, yang mana bila datang ke sebelah sini dia bersama mereka di sini, dan jika datang di sebelah lain bersama mereka yang lain. Kemudian di antara pengkhianat, di antara orang yang akan mendapat perkara yang tidak baik di akhirat kelak ialah orang yang merampas, mengambil harta rampasan fi sabilillah secara sembunyi. Ya, dia ambil harta tu walaupun sebesar pen tu, sebelum dibahagikan dia tak boleh ambil. Harta anfal ataupun harta peperangan ni dia tak boleh ambil. Kemudian orang yang merampas tanah, ya, dia pergi ambil tanah orang ataupun dia ambil sejengkal tanah orang ke, yang tanpa keizinan, dia akan pikul di mahsyar nanti. Baik. Dan banyak lagi yang kita melihat. Kemudian ketua, di antaranya ketua yang jauh dari pengikutnya atau rakyatnya. Ketua rakyat tak suka, ketua sendiri pun tunggal langgang. Ya. Kemudian di antara orang yang dibenci menghadapi masalah di mahsyar, orang yang meminta-minta sedangkan padanya telah cukup. Ini di antara perkara bagi kita keimanan masing-masing. Kadang-kadang bila kerajaan pada ketika dahulu bagi BRIM, kita ada dah, kita cukup. Tapi kita join sekali. Itu pasal bagi saya tak kena. Ya, kerajaan nak bagi. Tak, kerajaan bagi untuk membantu orang susah. Tiba-tiba kita dah boleh, dah stabil. Apa salah kita bagi laluan kepada orang lain? Ya, tapi kita rasa tak cukup. Ialah harta bersifat tak cukup. Maka sebaik-baik lepaskan. Kalau tidak, kita berada masalah di akhirat. Kemudian orang yang berludah ke arah kiblat. Orang yang berludah ke arah kiblat. Kenapa? Kenapa kita dilarang berludah ke arah kiblat? Rasulullah mengatakan ludah itu akan datang ke muka kita di akhirat kelak. Subhanallah, kita ludah arah kiblat. Oleh kerana itu, kalau tak tahu lain cerita. Kalau tahu itu kiblat, alihkan sedikit. Ya, alihkan sedikit. Kemudian orang yang menipu dalam kebaikan. Ini dia tunjukkan dirinya baik tetapi penuh dengan penipuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu di antara orang-orang yang berhadapan masalah di akhirat. Jadi
Di antara perkara yang menarik juga yang perlu kita lihat, apakah yang bakal berlaku di akhirat kelak. Berlaku perdebatan di antara orang-orang yang tertentu dan ratapan di antara orang-orang yang tertentu. Di antaranya, Iblis melepaskan diri mereka dari kita. Telah disesatnya kita, lepas tu dia lepas tangan. Oleh kerana itu, ya, orang yang mengikut Iblis, maka dia akan menyesal pada hari itu. Ini disebutkan Allah di dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Juzuk 13. Surah ke-14 muka surat 258. Ayat yang ke-22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkatalah syaitan, tak kala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku mencanggahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kamu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kamu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim itu mendapat kesiksaan yang pedih. Subhanallah. Iblis, syaitan melepaskan diri dia daripada dipertanggungjawabkan di depan Allah. Saya hanya bercakap, dia ikut siapa suruh. Macam itu kaedah dia. Dan yang paling menggerunkan tuan-tuan dan perempuan, apa dia? Perkara yang dikatakan itu adalah syirik yang paling besar, ya, sampai syirik itu syirik uluhiyah dan rububiyah. Macam Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Syaitan tak pernah melakukan syirik. Ingat ya, Iblis tak pernah melakukan syirik dengan Allah. Dia tahu Allah tu Tuhan. Dia takkan melakukan syirik, tapi dia suruh manusia melakukan syirik. Jahat. Dia tahu Tuhan tu kedudukannya macam mana. Dia tak pernah syirik kepada Allah. Kalau dia waktu dia berbahas dengan Allah, kita saksikan, dia menyebut dengan kemuliaanmu ya Allah. Disebut begitu. Dia tak mensyirikkan Allah. Sampai kat manusia, habis disyirik. Sampai ke rububiyah pun kita syirik. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita tengok di dalam surah Furqan. Penyesalan mula timbul 20 ayat 25 surah yang ke-25 juzuk ke-19. Okey, kita ambil mula ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
wa kana asyaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah dan mengeluarkan kabut putih dan turunlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang mulia yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir. Okey, mengisyaratkan berlaku pada jumpa sangkakala kedua. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya, baru nak teringat Rasul. Semua tu, kejadian mahsyar tu barulah teringat balik amalan-amalannya. Menarik sekali. Seolah-olah kita teringat zaman kecil dulu. Tetapi kali ini dia teringat terperinci apa yang dilakukan. Subhanallah. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman karibku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Ya, ini di antara perkara yang berlaku di mahsyar waktu keadaan kita meratapi. Ya, kita meratapi. Menyesal. Habis. Ya, dah nampak satu. Kemudian apa dia? Di situ kita nampak anak beranak kita. Lain, tuan-tuan dan perempuan. Orang yang beriman nampak anak beranak akan mereka cuba nak bertemu. Tetapi orang yang tidak beriman, orang kafir ataupun berdosa, waktu itu mereka cuba nak lari. Itu yang dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi dalam surah Abasa. Ya, ayat ke-34 muka surat 585. Surah yang ke-80. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika itu manusia lari dari adik-beradiknya, lari dari ibu dan bapanya, lari dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ya, subhanallah, lari, tak nak jumpa. Hari ni bila kita tak jumpa menangis tak? Raya PKP tak boleh balik. Meraung kan, macam-macam kita tengok meraung. Rupanya di akhirat kelak itu yang kita nak, tak mau berjumpa. Na'udzubillah min zalik. Itu disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan kita melarikan diri, di antaranya ayat dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat yang ke-8 kita mulakan. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Yubassarunahum, sedangkan mereka itu saling melihat. Subhanallah, nampak tu tapi tak nak bertanya. Kenapa? Takut dikaitkan. Okey. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebuskan dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, dan isterinya dan saudara-saudaranya. Masing-masing dah tolak, tak nak jumpa. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kaum keluarga yang melindunginya di dunia.
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Dan kalau boleh orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya seorang. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak, boleh kita nampakkan gambaran-gambaran amalan kedudukan kita bila kita termasuk dalam kategori orang yang berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita minta lindung kepada Allah daripada apa yang berlaku. Kemudian akhir kita lihat, ya, kejadian ini adalah satu kejadian yang menakutkan. Apa yang penting tuan-tuan dan perempuan? Minta Allah lindungkan kita daripada termasuk golongan ashabus shimal, ya, orang yang dikategorikan orang yang berdosa. Ya, mudah-mudahan kita dimasukkan di kalangan orang yang beriman. Dengan adanya iman itulah yang menyelamatkan kita dengan rahmat Allah. Ya, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Maka pada hari ini acara di mahsyar sebelum mendapat syafaat ialah secara kasar kita telah kupaskan. Maka lepas ini kita akan bicarakan apa yang berlaku seterusnya. Kerana waktu itu umat memerlukan penyelesaian. Kita nak cuba selesaikan diri kita. Dah kita tahu dah ada dosa, tapi tak tahu macam mana kita boleh lepas ke tidak. Dan insya-Allah pada pelajaran yang lepas kita akan datang, kita akan masuk bab syafaat. Ya, apa syafaat yang akan membantu kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan di antara syafaat yang kita harapkan syafaat Ramadan, kita berpuasa, dan juga syafaat tilawatul Quran, bacaan Al-Quran yang menyebabkan kita bangun malam. Dan mudah-mudahan syafaat-syafaat yang begini akan membantu kita di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Dan mudah-mudahan juga kita dapat malam Lailatul Qadar yang terbaki pada 25, 27 dan 29. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada tetap ada, kita yang tak ada. Ya, kita yang kot pensan tidur ke. Jadi cubalah hak mana yang mampu, ya. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.